المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana walhamdulillah kita diizinkan oleh Allah bertemu kembali pada pagi yang berbahagia ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan dan doa di atas keuzuran saya pada minggu yang lalu sehingga menyebabkan kelas kita tergendala ataupun tak dapat diadakan pada minggu lepas. Mudah-mudahan kita semuanya insya-Allah senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih di atas ucapan dan doa semuanya. Walhamdulillah. InsyaAllah dijangkakan pada pagi ini dan juga mungkin untuk satu lagi sesi pada minggu hadapan, kita akan menghayati surah yang kedua terpendek dalam Al-Quran. Surah Al-Asr, insyaAllah. Walhamdulillah, saya sempat menyediakan lebih awal dan tadi pun telah diperkongsikan oleh Cik Zaridah kita nota untuk hari ini, dan di mana sebahagian daripada bahagian itu insya-Allah akan kita datangkan dalam bentuk discussion kita insya-Allah. Saya ingin share screen. Seperti mana biasa, saya minta daripada Cik Zaridah untuk tolong pastikan Cik Zaridah dah masuk ya, insyaAllah. Dah nampak ke ini share screen saya? Okey, nampak listing Ustaz. Listing masih lagi listing. Okey, saya stop share. Saya go another one. Masih belum nampak Cik Zalilah? Belum. Belum. Dah ni Cik Zalilah? Belum lagi Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita insya-Allah seperti mana yang disebutkan tadi, terima kasih Cik Zaridah. Kita bagikan surah Al-Asr yang hanya 3 ayat ini kepada 2 liqa ataupun 2 pertemuan, dan insya-Allah pagi ini adalah merupakan bahagian yang pertama. Alhamdulillah. Baik, surah Al-Asr. Itulah surah yang akan kita sama-sama hayatinya dalam 2 bahagian minggu ini dan juga
Isnin akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surah yang begitu dekat pada hati kita, surah yang boleh dikatakan selalu kita menjadikannya sebagai khatimah, penutup dalam pertemuan-pertemuan kita, iaitu surah yang pastinya akan mengingatkan kepada kita betapa kita ini terlalu dekat dengan hari kematian kita, sebagaimana kita semakin menjauh dari hari kelahiran kita. Surah Al-Asr. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Dan mereka juga berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah mungkin mana yang sempat kita akan hayatinya ayat 1 dan 2 untuk pertemuan pagi ini. Sementara ayat yang ketiga insyaAllah akan kita hayatinya pada pertemuan minggu akan datang. Di mana dasar-dasar untuk mengelakkan kerugian dalam hidup ini adalah iman, amal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kenapa pula adanya iman dan amal soleh itu dah jelas. Tapi kenapa watawasaw di hikmah disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik dalam soal bilhaq, kebenaran, dan juga bisabar, kesabaran. InsyaAllah itu akan kita hayatinya kemudian, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Sedikit pengenalan berhubung dengan surah Al-Asr ini. Ia adalah antara surah yang terpendek dalam Al-Quran dan yang mengandungi 3 ayat. Berbanding dengan surah yang paling pendek, iaitu surah Al-Kawthar. Ini berdasarkan kepada jumlah kalimat yang ada pada 2 surah ini berbanding dengan surah Al-Asr, surah Al-Kawthar lebih pendek sebab bilangan ataupun jumlah perkataan ataupun kalimat di surah Al-Kawthar itu kurang sedikit berbanding dengan surah Al-Asr. Namun surah ini insya-Allah di hujung nanti akan kita lihat di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengungkapkan, kalaulah sekiranya dalam Al-Quran ini tidak diturunkan lain-lain surah, hanya setakat surah Al-Asr ini saja, sebenarnya daripada sudut satu pengajarannya adalah memadai. InsyaAllah ini akan kita lihatlah nanti di penghujung. Kemudian surah ini adalah surah Makkiyah. Sesuai dengan surah yang biasanya bermula ayat-ayatnya dengan qasam, demi. Namun pada kali ini Allah bersumpah dengan demi masa secara umum. Namun ada beberapa tafsiran daripada segi perkataan Al-Asr itu sendiri. Yang telah pun pernah kita lalui. Allah telah bersumpah dengan wal-laili, dengan malam, wan-nahari, dengan siang, wad-duha, dengan waktu duha. Itu semua lebih kepada specific time. Kalau disebut wal-laili, umpamanya wal-laili wa ma yaghsha,
wan nahari idza tajalla dan sebagainya. Itu bila Allah berfirman demi malam, demi siang, maknanya kalau demi malam, siang tak termasuk. Demi siang, malam tak termasuk. Demi waktu duha, waktu maghrib tak termasuk. Tapi bila mana Allah berfirman dengan wal asri, ia bermakna sepanjang masa. Dan ia merupakan ayat yang surah yang ke-103 mengikut urutan, dan yang ke-76 diturunkan selepas surah yang telah pun kita khatam padanya, iaitu surah At-Takatsur. Asal perkataan al-asr adalah memerah sesuatu hingga menitis. Umpamanya sebiji orange atau limau, kita belah dua dan kita perah dia, press dia. Sehingga bila kita press buah limau itu, menitis air limau dari buah tersebut. Itu yang dinamakan asr. Yang disebut asr. Ini berdasarkan kepada rujukan kitab Mu'jam Maqayisil Lughah Ibn Faris. Ini asal makna al-asr. Jadi al-asr itu adalah perahan sesuatu, sehingga yang diperah itu menitiskan air. Dalam tafsir Imam At-Tabari rahimahullah, Imam Tabari pernah meriwayatkan bahawa apabila dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, sama ada dua atau lebih lah, mereka tidak akan berpisah melainkan salah seorang membaca surah ini, surah Al-Asr ini, dan seorang lagi menyampaikan salam. Jadi satu membaca wal asri, satu lagi menyampaikan salam. Namun pengamalan yang menjadi meluas adalah kedua-duanya dilakukan secara bersama. Biasanya diakhiri sesuatu pertemuan, hatta sesuatu majlis, apapun, sesuatu liqa, pertemuan, termasuklah pertemuan seperti yang kita sedang berada di dalamnya ketika ini, iaitu pertemuan kerana majlis ilmu dan sebagainya. Biasanya kita akhiri dengan mengucapkan ataupun membaca wal asri, dan satu lagi kita mengakhirinya dengan memberi salam, iaitu ucapan Assalamualaikum. Kita hayati sedikit ayat 1 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hanya satu kalimat saja, satu perkataan saja. Wal asr, demi masa. Ia ada beberapa tafsiran yang insya-Allah akan kita lihat dan telah pun diedarkan notanya. Tafsiran yang paling arjah, walaupun asal perkataan al-asr itu adalah perahan sesuatu, buah ke apa ke, sehingga menitiskan air, namun al-asr juga bermakna az-zaman, iaitu zaman, waktu atau masa yang berputar silih berganti. Maknanya sama ada semalam ke, hari ini ke, esok ke dan sebagainya, itulah al-asr. Cuma kalau kita perhatikan, jamaah yang saya hormati sekalian, bila kita perhatikan
Al-Asr ini ataupun waktu ini, alam sekitar yang nampaknya membezakan. Kalau tanpa adanya kehadiran bulan dan bintang, hari tetap siang. Begitu sebaliknya. Tanpa kewujudan matahari yang bersinar terang benderang, keadaan begitu juga. Tapi dengan kehadiran bulan dan bintang, maka Al-Asr pada masa itu disebut malam. Begitu juga sebaliknya dengan kehadiran Asy-Syams, matahari, maka ia dinamakan siang. Hari yang berputar silih berganti sebenarnya adalah sama. Tanpa adanya manusia menamakan hari ini adalah Isnin, semalam adalah Ahad, sementara Selasa adalah esok. Hari yang kita lalui baik Ahad, baik Isnin, baik Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan sebagainya adalah sama. Semuanya sama. Cuma mungkin yang membezakan itulah, selain daripada putaran yang dikatakan peredaran matahari, bintang, bulan dan sebagainya yang menjadikan hari itu siang ataupun malam, ataupun sesuatu kejadian. Mungkin banjir besar, ada gunung yang runtuh, umpamanya ada petir yang menyambar. So barulah kita ingat. Maka itulah maha suci Allah. Allah menjadikan kebijaksanaan manusia ini untuk mereka yang dinamakan kalender, nama-nama bulan, nama-nama hari dan sebagainya. Kalau manusia tak menamakan bulan ini adalah Rabiul Awal, kita mungkin menyangka ia masih lagi Muharram, Safar pun belum masuk dan sebagainya. Itu masa tafsiran yang pertama. Dan huruf alif dan lam, wal asri, dia sama seperti mana yang pernah kita lalui lama dulu, iaitu Alhamdulillah. Huruf alif dan lam bermakna istighraq, iaitu bermaksud segala, semua. Jadi tidak spesifik lah. Masa tu petang ke, pagi ke, siang ke, malam ke, apa saja masa. Masa itu semalam punya ke, hari ini punya ke, minggu depan punya ke, tidak. Kerana ia bermaksud segala. Macam kita terjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji. Alhamdu tu segala puji. Jadi wal asri, segala masa. Seluruh masa. Semua masa. All masa. Dan sebagainya. Tafsiran yang kedua. Perkataan wal asri. Ada sebahagian ulama menafsirkan Allah bersumpah dengan waktu asar. Waktu asar sebenarnya adalah prime time. Waktu perdana bagi para pemimpin kaum. Especially orang-orang musyrikin Quraisy yang suka duduk bersembang, bahkan mereka berbincang. Jadi biasanya dalam kehidupan rutin hari-harian masyarakat Arab, termasuklah di Makkah, mereka biasanya ada qailulah kerana hidup mereka ni siang tu panas kan. Jadi ada qailulah, maknanya tu nap, berehat, lelap sebentar. Sebentar aja, yang biasanya tidak telajak lah. Maknanya dalam sekitar setengah jam
ataupun lebih sedikit, iaitu selepas waktu zuhur. Dan ini termasuk di antara sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar masa siang kita ini adanya sedikit qailulah untuk membolehkan kita ini segar kembali, meneruskan kehidupan kita dan seterusnya kita ini. Maaf ya, saya cek kalau ada mereka yang sedang waiting di waiting room. Okay. Maka mereka segar dan sebahagian daripada malam pula dapat bangun untuk qiyamul lail maksudnya. Jadi bagi para pemimpin kaum, mereka suka duduk berbincang dan bersembang selain daripada waktu duha, mereka akan menggunakan waktu asar untuk meneruskan sembang mereka, bincang mereka dalam sesuatu hal. Bagi sebahagian kabilah Arab, waktu asar ini dianggap sebagai waktu musibah. Kalau kita susuri sejarah di zaman jahiliyah, peperangan dua kaum antara dua kabilah yang bertelagah bertahun-tahun, berpuluh tahun, Bani Absin dan Zubian, yang mana peperangan mereka ini contoh saja, Absin wa Zubian yang terdapat dalam kitab-kitab syair dan sejarah Arab sebelum ataupun di zaman jahiliyah. Peperangan antara Abs wa Zubian yang berpanjangan, di mana dalam banyak peperangan kabilah Zubian berjaya dipatahkan ataupun dikalahkan oleh kabilah Absin yang mempunyai barisan fursan mereka, pahlawan-pahlawan hebat mereka. Termasuklah di antaranya yang bukan setakat terkedepan, masyhur daripada sudut kepahlawanan, keahlian mereka dalam hal-hal peperangan, malah mereka juga orang-orang barisan daripada kabilah Absin ini, orang yang sama ini juga selain daripada merupakan pahlawan, mereka juga merupakan penyair-penyair yang terkedepan. Seumpama Urwah ibn Ward, seumpama Antarah ibn Shaddad. Ni Antarah ibn Shaddad, bukan Jamali Shaddad. Mereka ni boleh dikatakan adalah daripada kabilah Absin yang mana suka menyerang kabilah lawannya iaitu Zubian pada waktu asar. Jadi ini yang antara lain dianggap sebagai waktu musibah di kalangan sesetengah kabilah Arab. So peperangan antara Absin wa Zubian, Absin dan Zubian ini, dua kabilah ini sekadar sebagai contoh di mana peperangan-peperangan, serangan-serangan yang mengakibatkan kepada kekalahan pada sesuatu pihak banyak berlaku. Selain daripada waktu duha, ia juga berlaku pada waktu asar. Sebab itu waktu asar ini di sisi sebahagian kabilah Arab di zaman jahiliyah dianggap sebagai waktu musibah. Tafsiran yang ketiga, so dah ada dua tafsiran. Wal asri, masa, ini tafsiran yang paling popular, termasuklah yang dipegang oleh Raihan. Begitu juga dengan waktu asar, ini tafsiran yang kedua. Yang ketiga, solat asar. Ini tafsiran yang ketiga. Wal asri, yakni Allah bersumpah dengan solat asar. Yang mana solat ini dirasakan antara solat yang berat dikerjakan.
Sehingga kan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 memerintahkan supaya kita ini memelihara waktu salat keseluruhannya dan lebih-lebih khusus adalah salat wusta. Hafizu ala salawati, peliharalah kamu, yakni kerjakan dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala salat fardu. Kalau dah disebut segala salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh semualah. Tapi bila Allah tekankan lagi wassalatil wusta, khasnya salat wusta. Maksudnya salat wusta ni salat pertengahan. Salat pertengahan. Hari bermula daripada untuk waktu salat sebagaimana yang kita maklum, memang kalender Islam bermula daripada maghrib. Tapi waktu salat dia tak ikut kalender Islam. Dia ikut kalender bukan Islam. Mana ada kalender Islam, mana ada kalender bukan Islam. Semua kalender Islam punya. Iaitu mengikut Gregorian punya perkiraan waktu solat ni. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Iaitu solatlah kamu lidulu kisyamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Ini semua adalah mengikut perkiraan matahari. Jadi solat yang pertama adalah subuh. Yang kedua adalah zuhur. Yang ketiga asar. Keempat maghrib. Dan kelima isyak. Jadi kalau ada 5 waktu, yang tengah-tengah tu adalah asar. Jadi itulah solat wusta. Jadi wassalatil wusta, dan solat wusta iaitu solat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, perintahkan kepada kita supaya kita ini memelihara waktu solat, mengerjakannya tepat pada waktunya dengan sempurna, dan terutamanya solat-solat waktu, terutamanya solat wusta iaitu solat asar. Sebab itu dalam kitab-kitab tafsir para ulama kita, kenapa solat asar ini ditekankan? Kerana ia adalah solat yang berat dikerjakan. Allahu alam, kalau ada pandangan kenapa dia berat, salah satu di antaranya macam kita sebutkan tadilah. Kadang-kadang qailulah kita, tidur patut nap itu setengah jam, dah jadi 3 jam lebih. So kadang-kadang daripada lepas zuhur nak baring sekejap, nak lelap sekejap, tak lelap-lelap. Lelap pun dah dekat masuknya asar. Patut cancel saja sudahlah. Tapi dia tetap teruskan. Jadi bila mana nak masuk maghrib baru terbangun. So maknanya dah hujung-hujung lah kan waktu asar itu. Itu satu kemungkinan. Satu kemungkinan, kadang-kadang ni, lagi-lagi kalau orang, saya pastilah para jamaah, baik muslimin maupun muslimat, berpengalaman dalam hal ini. Kadang-kadang kita yang buat sesuatu kerja, kadang kerja di office lah sebagai contoh, kerja di pejabat. Kadang-kadang bila time, aku nak punch card pukul 5.30, makin banyak kerja pula. Dan nak balik makin banyak kerja. Dan sebagainya. Dan urgent pula tu. Nak segera dihabiskan. Kalaulah kerja kat bank umpamanya, bank tutup pukul 3, kita bukan boleh terus balik pukul 3. Kita kena balik pukul 5.30. Kadang-kadang drag sampai pukul 6.30. Dan sebagainya. Sebab nak selesaikan, nak close account pada hari tu punya kerja dan sebagainya lah. Ini belum lagi lah orang yang gunakan masa petang-petang tu untuk main golf,
main badminton, sepak takraw, dan kaum muslimah pula nak habiskan dia punya jahitannya, nak siapkan dia punya pulut kuning lah dan sebagainya. Jadi ini semua kadang-kadang menyebabkan solat asar itu menjadi berat untuk dikerjakan. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan lah, insya-Allah. Jadi sebab itu para ulama melihat dengan adanya ayat 238 ada yang cenderung kepada tafsiran wal asri adalah solat asar. Selain daripada mereka juga mengakui al asr itu maknanya masa ataupun waktu atau zaman. Asar itu juga bermakna waktu asar. Tafsiran yang ketiga adalah solat asar itu sendiri. Akhirnya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar bila menafsirkan surah Al-Asr ini, beliau mencoretkan. Diperingatkanlah masa itu kepada kita dengan wal, sumpah, demi, agar dia jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Dan Buya Hamka mencoretkan juga dalam tafsir Al-Azharnya, sejarah kemanusiaan ditentukan oleh edaran masa. Ya, benar kalau kita lihat. Macam contoh yang kita berikan tadi, dalam banyak peperangan yang berlarut-larutan antara dua kabilah, Absin dan Zubian ini, yang mana dalam banyak peperangan Absin mengatasi Zubian. Tapi di penghujung peperangan nampaknya Zubian dapat mengalahkan kabilah Absin ini sendiri. Inilah peredaran masa. Apabila orang-orang seperti mana yang kita sebutkan namanya tadi, seumpama Urwah ibn Ward dan juga Antarah ibn Shaddad dah semakin menua, dah semakin tidak lagi tegap dan gagah, maka orang-orang anak-anak muda dari kabilah Zubian ini mengambil kesempatan untuk mengalahkan kabilah Absin. Nah, ini boleh kita lihat, kita selongkar dalam sejarah kabilah Arab di zaman jahiliyah. Malah mereka dibantu sama oleh seorang kabilah Zubian ini, dibantu sama oleh seorang yang dianggap terlalu sadis dalam sejarahnya, sejarah semenanjung tanah Arab ini, iaitu orang yang digelarkan sebagai Al-Lais Ar-Rahis, yang mana pada tahun ke-9 Al-Lais Ar-Rahis ini pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan namun ia tidak memeluk Islam akhirnya. Ia masih tetap berpegang dengan agama sebelumnya, iaitu agama Nasrani. Ala kulli hal. So itu ayat yang pertama. Kita pergi ke ayat yang seterusnya. Allah tidak bersumpah gitu-gitu saja. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-unsa. Setakat Allah bersumpah dengan malam bila gelap, siang bila terang. Allah bersumpah dengan apa yang Allah ciptakan secara berpasang-pasang ini, tapi akhirnya inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu ini pelbagai, berbeza-beza. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya ingin disampaikan di balik sumpah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini masa yang terpapar ni tidak mengikut waktu sebenar. Waktu sebenar 10.42. Okey. Ayat yang kedua. Inilah mesej yang ingin disampaikan. Ayat 2 dan 3 sebenarnya. Demi masa,
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia itu dalam khusrin, dalam kerugian. Adanya kekata inna, sesungguhnya, adanya huruf lam berbaris atas pada perkataan la fi, huruf lam berbaris atas sebagai menunjukkan sesungguhnya. Ibarat kalau dalam perbualan dua orang lah, pinjam nama yang selalu kita pinjam, Pak Mat dengan Pak Usop. Bila Pak Usop mengatakan sesuatu kepada Pak Mat, sesungguhnya, kalau ikut ini, budaya ni tak adalah dalam budaya Melayu kita, perbualan orang-orang kita. Tapi di sisi orang-orang Arab, kalau penggunaannya ada inna dalam satu frasa, satu ayat contohnya, dalam ayat yang sama itu juga adanya la fi tu, huruf lam berbaris atas. Dia sebagai menunjukkan, ibaratlah bila Pak Usop nak menyatakan, durian musangking ni sedap betul tau. Mungkin bahasa Melayu kita tekankan dari segi suara. Dengan memek muka, dengan biji mata yang nak terkeluar ke apa ke, durian king ni sedap betul tau. Lagi kalau ada telo Jawa, dia punya drapnya tu, kalkalah dia ke apa ke, semua keluar. Tapi di sisi orang-orang Arab, walaupun ungkapannya setakat biasa, tapi pemilihan perkataan dengan ada kewujudan inna, kewujudan lam, bermakna si Pak Usop ni kalau nak menekankan kata-kata tu pada Pak Mat, durian musangking ni sedap, dengan penggunaan inna, durian musangking lah sedap, umpamanya lah, contoh aja, Pak Mat akan tahu bahawa Pak Usop ni berkata sungguh-sungguh dan dia tidak bedek. Dia tidak berbohong, tidak berdusta, tidak main-main dalam kata-kata yang diungkapkan. Seakan-akan frasa yang seumpama itulah ayat kedua ini. Bila Allah berfirman, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan manusia ini tak kira siapa. Sebab kewujudan huruf alif dan lam bagi perkataan al-insan. Maknanya semua. Sama juga dengan alif dan lam pada perkataan wal asri tadi, ayat pertama tadi. Semua, seluruh, all dan sebagainya. Maknanya tanpa kecuali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Maknanya tak ada apa-apa pujian yang terkecuali. Terkecuali selain daripada berbalik kepada Allah. Begitulah. Bila disebut al-insan, maknanya semua manusia. Bukan hanya setakat, orang Singapura saja rugi. Orang UK tak rugi. Tak. Orang UK termasuk UK United Kingdom ataupun UK Ulu Kelang, semuanya rugi. Tak ada yang terkecuali. Orang-orang LA, Los Angeles mahupun orang Lorong Asu pun semua akan rugi. Semuanya tak terkecuali. Zaman sekarang, zaman dulu, zaman akan datang, semua manusia ini akan rugi. Al-insan itu sendiri. Dan al-insan kita sedia maklum. Perkataan al-insan, sebahagian asal perkataannya adalah daripada perkataan nisyan. Lupa. Sebab itu adanya pepatah Arab dengan mengatakan al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Yang dikatakan insan, manusia, fi mahallil khata', selalu di tempat yang salah,
ataupun boleh tersilap. Wan nisyan, mahupun terlupa. Jadi semua manusia. Huruf tanwin, nakirah. Pada perkataan khusrin, 2 baris bawah tu. 2 baris bawah, tanwin tu. Khusrin, dia membawa maksud umum. Apa bezanya alif lam semua dengan umum, iaitu dengan menggunakan tanwin? Kalau saya mengatakan semua orang, contohnya aja, semua orang, maknanya sama ada Melayu ke, Cina ke, India ke, Eurasian ke, siapa saja, apa bangsa je, semua manusia. Itu saya menggunakan huruf alif dan lam. Tapi kalau saya mengatakan manusia dengan menggunakan tanwin, iaitu umum, orang Melayu. Jadi maknanya semua orang yang dalam res Melayu. Sama ada lelakinya ke, perempuannya ke, tuanya ke, muda ke, pekerja ke, pelajar ke, pelampau ke dan sebagainya. Semua dalam kategori Melayu. Jadi itu umum. Itu menggunakan tanwin ataupun nakirah. Jadi kalaulah kita nak cuba translatekan, terjemahkan secara harfiah, demi semua masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam segala bentuk kerugian. Segala macam kerugian. Itu yang mungkin lebih dekat sedikit. So, inilah yang ingin kita perbahaskan. Semua manusia rugi. Persoalannya adalah mengapa rugi? Kalau dalam dunia perniagaan yang dikatakan rugi, tak untung. Kan? Ataupun keuntungannya itu mendatar sama saja. Dan apa pula yang dirugikan? Ini 2 persoalan. InsyaAllah akan kita lihat nanti. Di mana dalam tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyatakan waktu adalah modal. Dalam perniagaan kita tidak menggunakan modal dengan baik, maka kita akan merugi. Bahkan boleh menjadi muflis. Begitu juga dengan umur. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan merugi. Jika hari ini lebih baik dari semalam, maka kita orang yang beruntung. Jika hari ini sama dengan semalam, maka kita orang yang merugi. Semalam kita earn umpamanya 1K. Hari ini pun kita earn 1K juga. Dalam bisnes, ini tak untung. Tapi kalau hari ini at least 1.2K ke apa ke, okeylah. Tetapi jika hari ini lebih buruk, semalam dapat 1K. Hari ini tak sampai pun 1K, dapat 800 saja umpamanya. Ia lebih buruk daripada semalam, maka kita orang celaka. Jika kita tidak memanfaatkan umur dengan baik, maka terus-menerus kita akan mengalami kerugian yang besar kerana Allah tidak akan pernah menambah modal umur yang telah diberikannya kepada kita. Bahkan tidak akan mengundurnya sedetik jua pun jika telah tiba masanya.
inilah yang ingin kita bincangkan bersama. InsyaAllah kalau ada pandangan-pandangan, sharing daripada teman-teman jamaah dalam dua persoalan ini, kalau kita lihat hintnya telah pun kita berikan sedikit di mana mengapa manusia ini rugi dan apa yang dirugikan. Kita bukalah kepada semua jika ada yang ingin insya-Allah berkongsi, insya-Allah. So kita stop kat sini dulu dalam sharing kita dan saya persilakanlah untuk sesiapa yang ingin memberikan pandangan untuk kata orang tu apa, boleh unmute-kan lah, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes, Cikgu Usau. Kenapa manusia rugi? Because we cannot turn back the clock. Okay. Not being able to turn back the clock adalah perkara yang mungkin waktu zaman kita jahiliah kita buat salah, but we learn from our mistake lah. Okay. But itu adalah satu kerugian lah. Maybe kerugian ni adalah satu yang kita kesal atau we can repair, but nevertheless you cannot turn back the clock. And this is my pandangan. And lagi satu, banyaklah tentang masa ni adalah about pelajaran hidup kan, yang kita lalui. From the day we born until today, or maybe from the day we born until hari kita meninggal lah. Itu dia. Okay. That's my opinion. Oh, Masya Allah. Thanks for your opinion. InsyaAllah. No problem. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakillah khair. So, tapi kalau clock tu, bateri dia dah habis, kita boleh ghostan kan? Bila tukar bateri. Itu tanda dah meninggal lah Ustaz, dah innalillah. Oh, okay. Innalillah Okay. Thanks. Masya Allah. No problem. Okay. Ada yang lain insya-Allah? InsyaAllah. Tuan Haji Tarikh, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ada yang lain? Pak Diamat, Tuan Haji Farouk, Cik Zarina. Sila unmute lah kalau ada yang nak berkongsi, insyaAllah. Dia Ustaz, macam modal lah, modal Ustaz. SK, Masya Allah. Modal. Tak ada masa, habis masa, tak ada perniagaan dengan Allah lah, macam kosong lah. Macam bekal terus susut lah. Okey. Kalau entah share begitu, syukran, jazakallah khair. Actually apa kita punya business with Allah? Pasal entah tadi kata kita ni kan? Business. Yeah. Apa business kita dengan Allah? Business kita dengan orang, ialah dah tentulah. Anak naik entah punya Grab, so umpamanya kan, so kena bayar. Itu antara kita manusia. Tapi kita dengan Allah, apa perniagaan kita? This is pada saya macam kita punya macam kita nak menolong agama Allah, menyeru kebaikan, meliputi segala yang Allah perintah, mensyukuri. Mungkin ada yang lain yang boleh bantulah. Oh, okay. Is to please Allah lah, Sari. Masya Allah. Okay. Okay, Alhamdulillah. Teruskan, insyaAllah. SK. Ustaz, saya ingat macam apa, bekalan kita nak pergi ke apa, bekalan untuk kita mati besok lah. Kita nak bawa bekal kan. Okay. Amalan-amalan kita yang kita nak bawa. Kalau tak diusahakan, mati berjalan, tak diusahakan, tak ada apa-apa lah. Okay. Okay. Modal bisnes tu apa dia tarik? Bisnes tu amalan kita lah. Apa yang kebaikan kita buat, apa yang
yang kita dilarangi tak dibuat, itulah semua katanya apa yang kan ini Allah kasih tahu je. Ini kalau kita tak jaga masa, kita rugi. Okay. Okay. Okay, syukran Raja. Saya setuju juga Ustaz. Maaf. Okay. Saya setuju dengan pendapat siapa tadi? Itu yang baru lepas cakap. Maknanya kita ni macam mesti mempersiapkan diri kita lah untuk menemui Allah. Jadi apa dia amalan kita tu adalah merupakan satu macam bisnes kita dengan Allah. Kita nak kembali kepadanya dan kita akan bawa benda-benda itu, amalan kita itu sebagai apa tu kata orang, bayaran kita untuk mendapatkan tempat yang terbaik di syurga dia. Jadi kalau kita tak membuat sesuatu amalan yang baik tu, kita rugilah. Jadi kita tadi diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan yang dah disyariatkan tu. Jadi kita kalau tak buat, rugilah rasanya bagi orang tu. Umur tu sentiasa berjalan, bergerak, tak ada orang tak ada stop-stop, tak ada turn back. Jadi kita kalau tak buat, kita mengalami kerugian lah, tak ada persediaan untuk bekalan kita tu kepada menemui Allah. Okay, kita nak bisnes kita nak bisnes dengan Allah. Biasa bisnes kita ini kita perlukan modal. Dan modal tu umpamanya kalau sekiranya lah, let's say lah saya nak bisnes dengan Tuan Haji Syari. Saya nak buka bisnes bersama dengan beliau. Bisnes umpamanya lah gerai makan ke apa ke umpamanya, contoh. Saya mesti mengeluarkan modal dan beliau juga mengeluarkan modal. Sekarang apa modal kita? Umur yang ada pada kita pun bukan dari kita tapi dari Allah. So mengapa dinamakan bisnes? Kalau modal itu sendiri tidak, resourcesnya itu, dasar ataupun sumbernya itu bukan daripada kita sendiri, malah daripada Allah. So bagaimana dalam hal ini? Kita nak cari ilmu lah Ustaz, mesti ada ilmu. Kita mesti belajar, dapat ilmu, dapat pengetahuan kita tu boleh digunakan. Itu yang kita dapat pilih yang baik dan yang tak betul kan, yang jahat gitu. Itu maksudnya kita mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu pun, masa pun kita tak boleh gunakan. Tapi ilmu tu pun datang daripada Allah. Ya Ustaz. Jadi kita nak belajarlah, kena belajarlah yang apa diturunkan dalam Quran, dalam hadis semua. So apa modal kita kalau begitu? Ilmu dari Allah, umur diberikan Allah. Ana jawab boleh Ustaz? Siapa tu? Hajar Ita. Boleh. Okey. Silakan. Okey, mungkin modal kita adalah iman. Okey. Kerana iman itu datang dari kita. Sebab yang lain semua datang dari Allah. Apa hujah iman tu datang daripada kita? Diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan yang sama ada kita nak beriman kepada Allah atau kita tidak mahu beriman kepada Allah. Kerana iman itu datang dari kita. Sebab yang lain semua datang dari Allah. So itu modal kita lah. Itu modal kita. Iman tu datang kemudian daripada kita. Dalam surah As-Saff, ialah maknanya kita pilih sama ada kita nak beriman kepada Allah atau kita tidak mahu beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu datang dari kita. Hal adullukum ala tijarati. Sebab yang lain semua datang dari Allah. So itu modal kita lah. Maknanya, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan? Allah offer kita. Yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Berarti Allah tunjukkan kita jalan, suatu perniagaan yang kita boleh maknanya yang kita boleh meraih keuntungan. So apakah yang dimaksudkan perniagaan itu? Allah sambung dalam ayat yang ke-11. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. So Allah offer kita suatu perniagaan
yang datang dari kita, iaitu jiwa kita lah. Memanglah kita punya everything about us ni belongs to Allah. Tapi kita boleh pilih kan sama ada kita nak beriman atau tidak, kita nak berjihad atau tidak, kita nak menyedekahkan harta kita atau tidak. Infak. Agree because macam Ustaz kata ilmu ni semua adalah daripada Allah. Dia adalah sama ada kita nak menerimanya atau tidak menerimanya. Kalau kita tidak menerimanya, kita adalah orang yang rugilah. Itu yang dimaksudkan masa. So like what I said earlier, you cannot turn back the clock if you refuse or rejected Allah's will. So I agree. Okay. Bagaimana kalau kita nak, yalah, kalau ada someone argue dalam hal yang dikemukakan ini, dengan dia mengambil contoh, umpamanya kalau saya gunakan contoh yang sama, saya dengan Haji Sari kita merancang untuk buka bisnes, so kita discuss, lalu kita bincang apa bentuk perniagaan yang nak kita buat. So ini yang tadi dikemukakan lah, surah As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. So Haji Sari datangkan idea. Contoh, apa kata kalau kita buka kedai nasi lemak? So itu cara dia. Tapi di mana ya? Oh, nampaknya kat Punggol Field, nampaknya nasi lemak tu tak ada. So kalau kita buka kedai nasi lemak di Punggol Field, insya-Allah boom. Jadi saya pun datangkanlah dengan modal dan sebagainya kan. Jadi perniagaan kita dengan Allah, caranya adalah kita infak. Jiwa kita dari Allah. Kita infakkan harta. Harta kita dari Allah. So what is our modal? Nothing. This time. So, ini saya maksudkan ada orang datangkan argument seperti ini. So macam mana? Pilihan kita tu adalah modal kita. Sebab macam kita dah lalui surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri kita dua jalan. So maknanya jalan tu pun milik Allah, tapi kita pilih sama ada kita nak jalan kebenaran atau jalan kekufuran. So kalau perniagaan itu diberi pilihan, maka kita kena pilih. Itu adalah kita punya pilihan sendiri. Maknanya Allah hanya bukakan jalan kepada kita dan kita yang pilih jalan tu. Ustaz lah. Saya ingat pangkalnya mesti kita ada ilmu. Ilmu tu wajib kita tak ketahui dan boleh kita gunakan nak berniaga, nak apa semua kan. Kita pilih yang mana yang sesuai untuk kita lah, untuk akhirat. Okay. Saya timbul-timbulkan ini bukan bermakna saya disagree dengan apa yang di-sharekan, tidak. Faham Ustaz? Cuma saya nak ini mungkin akan timbul umpamanya lah idea-idea yang ataupun pandangan-pandangan yang mungkin agak berbeza daripada apa yang biasanya kita terfikir. Kita tahu hatta iman pun anugerah daripada Allah. Hidayah itu pun datang daripada Allah dan sebagainya. Tapi yang ada orang dia hanya berteraskan kepada kepala otak dia umpamanya kan. Jadi bagaimana ni semua? Kita nak cari jalan keluar lah, solution daripada argument-argument seperti ini. Macam mana pula dengan penggunaan umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu? Kita gunakan tu sebagai modal kita. Maknanya kita mencari ilmu, melakukan amal tu dari umur yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dipanggil. Betul. So itu modal. Saya akui Puan Sugiah. Hajah. Saya akui. Tapi kita dapati bahawa at the end tak ada nothing kita keluarkan modal. Semua datang modal tu daripada Allah.
Correct me? Betul, mudah daripada Allah. Tapi makhluk kan yang menjadikan, yang memberi kepada kita. Okey. Ustaz, dalam surah Al-Fatir ayat 29. Surah Fatir. Okey, Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah sebut perniagaan. Bererti sesuatu ataupun amal yang kita lakukan tu adalah perniagaan. So, membaca kitab Allah, mendirikan solat, berinfak, iaitu menafkahkan sebahagian daripada rezeki, itu Allah sebut sebagai perniagaan yang tidak akan merugi. So, itulah part of kita punya modal lah, Ustaz. Okey, aku sambung kamunya. Jadi maksudnya kita sentiasa Dah semalam dah pakat. Kita tengok melalui mimpi, Ustaz. Okay. So saya sambung Tun ya. Jadi maksudnya kita kena sentiasa memperbaiki diri kita. Okey, macam apa Imam Fahrul Razi tadilah yang kita kena sentiasa memperbaiki diri. Habis macam tadi Hajar Sugia kata, kita mesti nak banyak inilah beramal, banyakkan beramal, beribadah. So this is part of the package lah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak beri pendapat. Sepengetahuan saya lah yang saya tahu, Tuhan jadikan kita untuk diuji. Okay. Tuhan tak mengharap apa-apa, cuma nak test kita lah sama ada kita ni memainkan peranan sebagai ambil jalan kiri atau jalan kanan. Jadi di sinilah letaknya untung ruginya lah. Kalau kita pilih yang disuruh, maka kita akan untung. Kalau kita pilih jalan yang ditegah, kita abaikan, maka itulah kerugian maksudnya. Jadi Tuhan tidak mengharap apa-apa, cuma nak menguji kita. Jadi kita lah menggunakan akal kita untuk sebenarnya yang menguntungkan. Wallahualam. Syukran Puan Hajah Latifah. Sebab Tuhan Maha Rahim, Maha Rahman Ar-Rahim. Tuhan tidak mengharap apa-apa, cuma kita sebagai hamba Allah ni mesti mengabdikan diri lah dengan cara begini lah. Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah. Syukran. Ustaz, maksud tu dari Allah. Jadi, if we can't manage the masa, dari kita. By praying on time, by fasting on Ramadan, whatever it's done, what is given by Allah. That is masa. Everything is by what time, when, and that. If you can't manage the time or the masa, then I think we are disobeying Allah. So those who don't manage the time, rugilah dia. Serugi-ruginya tak manage time tu yang diberi oleh Allah. Itu aja. Okay, thanks. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakillah khair, Puan Latifah. Kalau saya nak cuba simpulkan daripada until now perbincangan kita ni, sharing ni, bermakna manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang Allah dah ciptakan, bahkan Allah beri dia modal. Dan Allah mengajak dia berniaga dalam modal yang Allah sendiri berikan kepadanya. Modal umur, modal akal. So ini berdasarkan apa dibincangkan. Betulkan saya kalau saya tersilap dalam buat kesimpulan ni. So dengan umur itu yang macam terakhir Tuan Haji Farouk tadi share, kita nak kena manage kita punya umur dengan sebaiknya. Dan telah di-sharekan sebelum ini oleh yang lain, Tuan Haji Tarikh, Tuan Haji SK kita dan sebagainya, atau Puan Hajah Latifah pun, iaitu
untuk kita ini gunakan dengan sebaik-baiknya, dan kurniaan akal yang Allah berikan untuk kita buat pilihan. Untuk kita buat pilihan jalan kebaikan, jalan keburukan, sebagaimana yang di-sharekan oleh Puan Etun tadi dan juga disokong kuat oleh Cikgu Sau dan sebagainya. Okey. Kesimpulannya, point one adalah walaupun perniagaan ini dinamakan perniagaan, kita berniaga dengan Allah, Allah tetap beri kita modal. Modal umur, modal akal. Ada lagi modal yang lain yang Allah berikan? Okey. Dengan modal ini, Allah nak menguji kita. Nak menguji kita. Apakah kita pandai memanfaatkan modal yang juga diberikan oleh Allah ataupun tidak. Cuma kalau kita mengakhiri kesimpulan ini dengan poin yang kedua, dia akan membuka satu lagi ruang yang boleh membuatkan seseorang itu, ialah walaupun dia isunya agak terkeluar sedikit, tapi ini yang selalu menyebabkan banyak orang menjadi keluar daripada Islam. Antaranya adalah bermakna ini semua adalah merupakan permainan Allah. Allah mengadakan ini semua, Allah test kita, Allah uji kita. So adalah kita ini bahan permainan Allah. Maaf kalau itu word yang saya gunakan kurang tepat. Jadi bagaimana dalam hal ini kita nak argue kesimpulan yang dibuat oleh ada manusia yang menganggap kita semua makhluk Allah ni, Allah nak datang ini, Allah uji kita untuk ini dan sebagainya, adalah kita ini ibarat menjadi puppet, bahan permainan Allah. So bagaimana? Ustaz, Ana cuba Ustaz. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya kerja kita ni sebenarnya senang, hanya untuk beribadah lah kepada Allah. It's just to worship Allah. Jadi tujuan kejadian manusia dan jin ni adalah untuk beribadah kepada Allah. So whatever yang Allah berikan, sama ada ia berbentuk macam inilah, macam iman ke, amal ke, akal ke dan sebagainya, yang Allah, whatever word yang Allah gunakan untuk sebagai perniagaan yang Allah modalkan kepada kita, so it will come back kepada satu je hadaf, iaitu untuk kita ni worship lah, kepada kita beribadah kepada dia. Jadi maknanya sebenarnya life is simple Ustaz. Maknanya kita jangan nak fikir Allah ni Allah anukan kita ke, ataupun sesuka hati. Ni these are all the negative punya thoughts lah yang orang cuba cari. So macam gitulah, maknanya Allah itu tidak zalim. Allah beri kita jalan macam tadi surah Asyam, fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Maknanya Allah beri kita kedua-dua jalan. Kemudiannya kita ni hanya disuruh untuk beribadah. So life is actually very simple. Cuma manusia yang dengan akal dia yang macam ni suka complicate things dan maknanya nak memikirkan benda yang tidak-tidak lah. Macam tu. So kita jadi orang yang fundamental lah Ustaz. Very simple. Come back to apa tujuan kejadian kita. Tapi bagaimana kita nak memuaskan hati orang yang seperti ini? Sebab cara hidup lah Ustaz. Sebab lifestyle. Cara hidup yang seimbang, antaranya adalah ibadah kepada Allah. Ibadah antara satu adalah amal jariah dan berbaik dengan
sesama manusia, dan ini akan dituntut di dunia dan akhirat, right? So hidup mesti nak seimbang. And so kita kena peka dan beri banyak perhatian dalam masa yang telah diberi oleh Allah. Ada orang dia cakap apa tu nak waliyahzubillah lah, tapi ada orang dia cakap macam gitu Allah tak adil lah, maknanya kau punya qada dan qadar tu telah ditetapkan, tapi ada cara untuk kita merubah qada serta qadar hidup kita, iaitu kita boleh berubah, kita boleh berdoa, kita boleh meminta pengampunan, kita boleh meminta hidayah, taufik dan hidayah dari Allah. So there are ways, ada cara-cara untuk kita memperbaiki diri, cara kita untuk, it's all about kita lah Ustaz. Mana kita nak pilih jalan baik atau kita nak pilih jalan selain daripada jalan kebaikan lah. Kita tu siapa? Manusia. It comes back pada kita, pada manusia tu sendiri. Maknanya kita tak boleh menyalahkan Allah dalam hal ni. Okay. Another issue. Seperti mana dalam slide ni. Jika masa membuat manusia. Ya, Tuan Ditarik. Kan Allah jadikan kita hidup dan mati ni, dan kesudahannya dia tengok siapa yang amal yang baik. Okay. Jadi apa yang dia turunkan undang-undang dalam Quran semua, Nabi yang menyampaikan kita, dan sunnah-sunnah Nabi semua. Jadi kita ikut tu, kalau kita betul-betul ikut, insyaAllah lah amal kita bagus, itu yang baik. Itu yang ada uji, Allah uji kita yang hidup di dunia ni, antara mati dan hidup kita. Okey. Seperti mana dalam seperti mana dalam surah ini Al-Mulk ayat kedua, yang Allah ciptakan hidup dan kematian untuk menguji kamu. Jadi ujian daripada Allah ni bukan game yang Allah adakan untuk kita ini akhirnya menjadi bahan permainan Allah, tapi even Allah jadikan kita ni pun tidak sia-sia. Allah tidak menciptakan kita ini abasa secara sia-sia begitu saja, tapi akhirnya adalah ibarat modal umur yang Allah berikan, modal akal yang Allah berikan, ia adalah untuk kita. Ibarat macam tadi kalau saya balik kepada contoh saya plan untuk bisnes dengan Haji Sari, kita nak bisnes nasi lemak. Rupa-rupanya modal yang saya kemukakan pada Haji Sari, even Haji Sari sendiri keluarkan modalnya, dia bukan modal daripada saya. Ini contoh saja. Rupanya modal saya itu diberikan oleh Tuan Haji Farouk. Haji Sari pula modalnya diberikan oleh Tuan Haji Ahmad. Contoh saja. Kita yang nampaknya kita share untuk berniaga. Tapi latar belakangnya adalah ibarat. Contohnya, Tuan Haji Farouk nampak saya tak ada kerja. Saya tak ada income. So beliau berikan ini jumlah wang, engkau jalankan, engkau buat dan engkau ambil benefitnya. Aku cuma nak tengok engkau berjaya dalam bisnes ini. Maaf bukan kita nak menyamakan manusia dengan Allah, tapi kita lihatlah betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah berikan semuanya. Allah berikan semuanya kepada kita yang mana akhirnya benefit itu balik kepada kita. Itulah dasar ibadah. Dasar ibadah yang tadi contoh ditekankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan sebagainya. Itu berkaitan dengan manusia. Sebab itu saya tanya, kita ni siapa? Manusia. Makhluk lain macam mana pula? Jin senyum je tu. Jin pun dibebankan, Zat. Ya. Jin pun dibebankan. Jin yang ketawa tu pun ditahlifkan juga. Az-Zariyat 56. Okey. Wa ma khalaqtul jinna wal insa.
lebih awal disebutkan berbanding dengan al-ins manusia. Ustaz, boleh saya buat perbandingan, tak tahu tepat ke tidak? Ya, silakan. Kita bila dilahirkan kan misalnya, kita dilahirkan, yang kedua ibu bapa kita mendidik, beri pelajaran dan seterusnya. Kita ada tanggungjawab kepada mereka. Jadi begitu juga Allah mencipta kita, dia memberi kita modal-modal yang seterusnya, seperti yang disebut tadi. Jadi kita mempunyai tanggungjawab kepada Allah. Tanggungjawab kita ialah menjalankan apa yang disuruh dan tidak membuat apa yang dicegah. Itulah perbandingan saya lah. Kalau kepada ibu bapa kita ada tanggungjawab, apa lagi kepada pencipta kita, iaitu Allah. Yalah, macam kalau terima kasih banyak. Saya rasa tidak bercanggah lah. Maknanya tu dia selari dengan apa yang kita sama-sama memahaminya, bahawa ibarat contoh tadi, kalau Tuan Haji Ahmad berikan modal, namanya beri modal kepada Tuan Haji Sari, Haji Ahmad mengatakan kau gunakan dengan sebaik-baiknya ini semua. Ini, mulakan perniagaan, mulakan bisnes dengan kau punya kawan nama Jazair tu umpamanya. So, tapi aku nak tengok, ibarat katalah, aku nak tengok ini merupakan pemberian aku pada engkau. Kalau engkau menyalahgunakan pemberian aku ini, so aku akan punish engkau. Aku akan denda engkau, whatever lah. Ibarat contoh lah. Tapi kalau engkau berjaya, itu pilihan kau. So engkau nak berjaya ke, kau nak rugi dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Baik, sekarang balik kepada makhluk Allah yang lain ni pula. Macam tadi Tuan Haji Sari dah mulakan. Sahabat baik beliau. Jin ni juga termasuk dalam golongan manusia yang boleh kerugian. Makhluk yang lain bagaimana pula? Poin kita adalah masa. Jin punya masa. Kambing punya masa. Salah satu modal kita adalah wal asri kan, masa. Itu modal kita. Jin bermodalkan masa ke? Sama masa kita dengan dia lain tau. Masa kita dengan dia lain. Kan? Maksudnya apa, dia apa tu hidup lebih lama pada kita kan? Pasal kalau lihat kepada cerita Piramli siapa tu yang siapa? Jin Samsudin. Bukan yang jual ini ni, yang jual bikin batik ni semua ni kan. Apa orang Bunian tu kan. Si Bongkok. Si Bongkok tu dia baru 3 hari je. Dia menghilang. Dia masuk ke dalam Bunian 3 hari je. Tapi sebenarnya engkau hilang 3 hari, 3 tahun. So 3 hari macam 3 tahun. 3 tahun 3 tahun jin, 3 hari 3 hari jin, 3 tahun manusia. Tak sama. Bagaimana agaknya kalender kita ni baru 2020. Kalender diorang berapa baru berapa je kot. Ini belum lagi kalau kita nak perkatakan tentang makhluk Allah yang lain, haiwan dan sebagainya. Bagaimana kerugian tu? Kerugian tu has to do about time management, right, dalam surah yang kita belajar hari ni. Betul tak? Is that we were given time and it's how you manage it whether you want to nak gunakan dengan cara apa. Time means times according to manusia punya time ataupun
jin punya time, our time lah, I mean manusia punya time. Manusia punya time berdasarkan manusia punya time lah. Jin punya time berdasarkan jin punya time lah. Jin hidup lebih lama Betul. From the one kan dia dah hidup dulu daripada kita. Kalau kita lihat, kalau tak percaya, tak percaya tanya Haji Sari. Sari, betul. Jadi maknanya mereka lebih banyak peluang untuk, macam tadi contoh yang diberikan, salah satu contoh diberikan, bila dah telajak untuk bertaubat, kita mungkin umur kita setakat 60 tahun. Contoh je lah, umur umatku antara 60 dengan 70 kan dalam hadis. Kan? Kalau kita tolak kita punya tidur 8 jam satu hari times 360 hari setahun kan? Kemudian times 60 tahun. So lebih kurang 20 tahun lebih kita cuma tidur je. Tak ada buat apa-apa. Habis masa gitu je. Maknanya untuk kita dah kalau telajak, kita nak bertaubat, masa tu agak pendek. Tapi banding dengan si jin ni, dia sempat tau. Dia dah makan tulang ke apa ke, dah pergi beach road, dia patah balik, dia masih sempat untuk, sebab masa dia panjang. Gitu ke? Alam jin kan lain daripada kita, Ustaz. Okay. Yeah, so we definitely do not know what is behind dia punya alam lah. Tapi kita cuma boleh cakap alam kita yang most of us find it sometimes it's difficult. How to use time correctly, how to obtain iman, and pun kita ada masalah. So it's about how you use your time. Okay. Maaf, saya rasa berkat hukum apa ni, tuntutan Allah tentang rugi untung ni khusus untuk insan je kan dalam ayat ni, dalam surah ini. Tak masuk makhluk lain. Okey. Itu yang kita tadi pergi kepada apa? Innal insana. Seluruh manusia. Jadi bila mana seluruh manusia, time yang Allah berikan kepada manusia, manusia kalau tak jaganya, tak arrange-nya dengan sebaiknya, manusia dalam kerugian. Manusia yang tentang si jin kambing, jin, kambing ke dan sebagainya, tak termasuklah, tak masuk buku dalam ayat ni. Dalam ayat ni lah. Dan kita pun tak dipertanggungjawabkan tentang mereka kan. Maknanya tu kita nak gosok apa, nak gosok cerik ke, nak gosok periuk ke, dia keluar ke, dia tak keluar ke, dia pasal lah kan. Tapi kita dipertanggungjawabkan tentang kita lah, macam tadi contoh yang diberikan anak dengan orang tua dan sebagainya lah. So alhamdulillah. So ada tambahan lagi sebelum saya buat kesimpulan terakhir, Ustaz? Yang saya nampak di sini, itu kenapa ditegaskan di ayat ini khas untuk waktu asar tu. Dapat saya sama ada kita tu kembali tak kepada Allah sebelum akhirnya asar itu, sama ada kita bertaubat atau tidak dalam masa itu menunjukkan kita sama ada kita rugi atau beruntungnya kita. Kalau kita tidak kembali kepada Allah pada masa yang ditentukan, kita sentiasa dalam kerugian. Tapi Tuan Jamal, ini argument juga. Kalau dah masuk maghrib, dah masuk senja, tak ada peluang ke? Lagi-lagi orang di usia senja kalau istilah Melayu tu. Bukan asar lagi, dah maghrib dah. Yang ada dekat isyak pun. Macam mana? Mungkin masa tu adalah masa yang ditentukan, yang dikembalikan oleh malaikat segala amal kita pada waktu itu, pada hari itu. Jadi kat situ mungkin ada kelebihan dia. Kadang-kadang menerusi pengalaman hidup ialah kerana dimamah usia dan sebagainya.
InsyaAllah ini semua nanti akan kita perkatakan bila ayat yang ketiga. Bila mana modal yang kita tadi dah banyak bincangkan daripada dua angle, iaitu yang dikatakan modal akal dan juga modal apa? Umur yang Allah berikan. Allah. Okey. Pamit. Bila mana kita insya-Allah, tafadhal. Bila kita pada ayat yang ketiga nanti kita akan sama-sama hayati dengan lebih dalam lagi di mana dalam apa yang diistilahkan oleh manusia sendiri. Modal ataupun capital ni adalah antaranya adalah modal human, modal insan itu sendiri. Yang mana sebab itulah sengaja saya menyertakan slide yang terakhir ni tentang terkait dengan manusia, sebab kita tidak mahu perkatakan tentang capital yang ada pada si jin, ada pada si kambing dan sebagainya. Sebab kita tidak menjangkau. Tapi berdasarkan kepada human punya capital, dia punya experience, dia punya knowledge, dia punya skill dan sebagainya, ini yang akan kita berligar dalam insya-Allah dalam sesi yang kedua nantilah minggu hadapan dengan izin Allah. So saya rakamkan ucapan terima kasih di atas perkongsian yang banyak manfaat, termasuk saya sendiri mendapatkan manfaat daripada sharing yang diberikan. Alhamdulillah. So saya rasa tengok time, kita bolehlah berhenti di sini dulu. Terima kasih sekali lagi macam saya sebutkan tadi, yang kita alhamdulillah telah banyak berkongsi. InsyaAllah kita akhiri insyaAllah sesi pertemuan kita ini. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama, berkongsi bersama. Dan insyaAllah kita bertemu di pertemuan minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah-mudahan tidak putus-putuslah saling doa-mendoakan antara satu sama lain insyaAllah. Kita marilah sama-sama akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi